Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini kita akan masuk ke chapter yang ke-9 iaitu berkenaan dengan pengurusan error di dalam program kita yang bernama exception handling. So, dalam tajuk ini kita akan belajar berkenaan dengan definisi apakah dia exception, apakah dia exception handling. Kita juga akan berjumpa dengan try and catch block dan kita akan melihat banyak catch block dan akhir sekali kita akan melihat bagaimana finally block ini boleh dibuat di dalam program kita. Apakah dia exception handling? Exception handling ini adalah satu mekanisme di dalam Java untuk mengawal sebarang error yang berlaku di dalam program kita supaya program Java kita boleh berjalan ataupun boleh diexecute secara normal. Dan apabila berlaku error yang kita panggil sebagai exception, di mana exception ini adalah merupakan satu unwanted event, satu event yang tidak dijangka, yang tidak di-expect, yang mana boleh menyebabkan proses aliran program kita itu terhenti. Sedangkan di dalam program kita ini masih banyak lagi coding ataupun statement coding yang perlu dilaksanakan. So apabila berlakunya error yang kita panggil sebagai thrown, proses execution of program tersebut adalah terhenti. Dan apabila proses itu terhenti, satu rutin yang kita namakan sebagai exception handling routine ataupun function perlu di execute, perlu serahkan kawalan kepada rutin ini, dan ini kita panggil sebagai code. Sebab apa kita perlukan exception handling ini di dalam program kita? So, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kebolehpercayaan pada program kita dan juga kekuatan keteguhan kita punya program, supaya sebarang error yang berlaku itu boleh dikendalikan, boleh dikawal ataupun boleh ditangkap, di-catch, dan akan dibuat sesuatu kepada error tersebut. So untuk memastikan error tersebut ditangkap, di-catch, statement yang melakukan error tersebut mesti kita letakkan di dalam satu blok yang kita namakan sebagai try catch block. So diberikan contoh di sini. Diberikan ada dua local variable input str jenis string, age jenis int. Terdapat show input dialog, di mana show input dialog ini adalah satu dialog box yang akan meminta user untuk memasukkan satu nilai, contohnya umur. Sekiranya user memasukkan perkataan 10, ten, dan 10 ini akan dimasukkan ke input str, dan kemudiannya pada line seterusnya di mana data yang dimasukkan di dalam input str tadi akan cuba untuk ditukarkan kepada jenis integer. Sekiranya data yang kita masukkan itu sebagai satu huruf 10, ten, 10, dan 10 ni cuba ditukar oleh integer, di parse menggunakan parse int method. So ten ni tidak boleh ditukar kepada bentuk number. Di sinilah yang berlakunya error. Line inilah yang berlakunya error. Line age equal to integer dot parse int input str ni yang berlakunya error. Dan apakah error tersebut?
ataupun exception tersebut, error tersebut kita namakan sebagai number format exception. Ini yang berlaku selalu kita lihat dalam program kita. Dan sekiranya kita ada lagi banyak statement ataupun coding-coding di bawah ini, coding tersebut tidak dilaksanakan, tidak diexecutekan disebabkan oleh error ini tidak dikawal, dan dia terhenti pada line keempat ini sahaja. Untuk itu, statement yang kita merasakan boleh mendatangkan error perlu diletakkan di dalam satu kawalan yang kita namakan sebagai try and catch block. Okay, diberikan contoh di sini, kita ada try keyword, dimulakan dengan curly braces dan close curly braces, dan kita ada catch block, catch block yang warna merah ini, dan di dalamnya diletakkan satu parameter jenis exception. Okay, dan sekiranya berlaku error akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam catch block ini. Okay. Statement ataupun coding di dalam try block tadi sebenarnya akan di-execute oleh compiler satu line by satu line. So sekiranya berlaku exception ataupun berlakunya error, compiler akan menghantar ataupun memberikan kontrol kepada cache block, dan statement yang berada di dalam cache block tersebut akan dilaksanakan ataupun akan dijalankan. The execution kepada program tersebut akan disambung atau diteruskan selepas cache block tersebut, dan tidak akan berlakunya compiler memberikan semula kepada try statement ataupun coding di dalam try block. Okay. Dan sekiranya tidak berlaku sebarang exception di dalam try block, okay, catch block itu tidak dilaksanakan ataupun tidak dihiraukan lah, tidak dikira. Sebagai contoh di sini, kita ada satu try block dan satu catch block. Di dalam try block ni ada beberapa line of coding, statement 1, statement 2, statement 3, statement 4 dan yang seterusnya. Dan kita ada catch block dan kita ada exception yang akan digunakan untuk declare satu parameter E, dan di dalamnya ada beberapa statement lah, statement 1 sampai statement yang N, dan close untuk catch block. Sekiranya compiler membaca line yang pertama, statement 1 ni okey, statement 2 pun okey, dan seterusnya pada statement yang ketiga, di sini berlakunya exception, error. So kawalan kepada pengurusan error tersebut akan dipass ataupun dihantar kepada catch block. So compiler akan baca ataupun execute statement-statement yang berada di dalam catch block ini sehingga habis, dan seterusnya execute pada line-line coding yang selepas catch block tersebut. Ini dalam situasi berlakunya exception. Sekiranya tidak ada sebarang exception berlaku ataupun tidak ada error berlaku pada coding kita di dalam try block ini, catch block tidak diambil kira. Kita boleh meletakkan ataupun membuat banyak cache block di dalam satu try block. Diberikan contoh coding di sini, kita ada satu try block, okay, dan kita ada dua cache block. So yang cache block yang pertama adalah nama format exception, dan cache block yang kedua adalah general exception ataupun exception yang common. Okay, so kita boleh ada satu try block dan multiple cache block, dan banyak cache block
lebih daripada 1. Sekiranya berlaku error di dalam try block, compiler akan mencari exception yang specialized ataupun yang sepadan dengan error tersebut. Okay. Error yang sepadan tersebut akan diguna oleh compiler untuk melaksanakan coding yang berada di dalam matching cache block tersebut. Diberikan contoh di sini, kita ada satu try block dan banyak statement di dalam try block tersebut. Dan kita ada multiple cache block. Okay. Satu cache block 1 ni bermaksud kita ada satu cache block. Ini cache block yang kedua, bermaksud kita ada cache block yang kedua, cache block yang ketiga, cache block yang keempat. Setiap cache block ini mempunyai specialized exception dia. Sebagai contoh, number format exception, arithmetic exception, array out of bound exception. Yang last sekali adalah general exception. Okay. So sekiranya berlaku error pada line yang ketiga, compiler akan memberi kawalan exception tersebut, okay, kepada matching cache block. So pada statement yang ketiga ni berlakunya error, compiler akan baca ataupun mencari pada cache block yang pertama adakah match dengan error tersebut. So sekiranya tidak match, dia akan baca line yang seterusnya secara sequence, cache block yang seterusnya. So tidak sepadan juga error dia, dan membaca cache block yang seterusnya. Dan pada cache block yang ketiga, di sinilah sepadan matching error tersebut dengan error yang ada, maka dia akan meneruskan cache block tersebut sehingga akhir. So sekiranya tidak berlaku exception, try block ini akan dilaksanakan sehingga habis dan tidak dimasukkan ataupun tidak masuk kepada cache block yang sedia ada, sebab statement setiap try ini adalah yang betul. Last sekali adalah finally block. So finally block ini adalah satu block di mana tidak kira sama ada berlakunya exception ataupun tidak ada exception, ia akan di-execute. Okay. Sebagai contoh, kita ada satu try block dan kita ada dua cache block di sini, dan kita ada finally block. Walaupun di dalam try block ini ada return statement, so tidak akan return statement ini akan dilaksanakan. Seterusnya finally block ni akan dilaksanakan juga. Okay. So untuk itu, pada tajuk exception handling kita telah pun selesai dalam tajuk chapter yang ke-9. Terima kasih.